tak buat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Fatihah, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam Kewangan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofi Hassan? Syami apa khabar? Nurul Fatihah. Sekejap ya, kita share sekejap. Kita sharekan ia. Kita sharekan ia. Apa khabar semua? Tahun baru, selamat tahun baru 2021. Selamat tahun baru 2021. Kita telah meninggalkan tahun 2020 yang sangat mencabar. Okay, Kaizen, apa khabar? Assalamualaikum. Kita akan menghadapi tahun 2021 yang kita tak tahu apakah cabarannya. Tetapi 2020 sangat mencabar. Sangat mencabar ya. So untuk cabaran itu kita perlu bersedia dari sekarang. Kalau tidak, kita perlu menghadapi berbagai-bagai perkara nanti. Ahmad Zakwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana hari pertama hari ini 2021? Hari pertama ya. Hari pertama 2021. Hari pertama 2021. Kita tidak tahu lagi apakah cabaran-cabaran yang akan mendatang untuk 2021 setelah kita melalui cabaran yang amat getir untuk 2020. Harap-harap kita akan tabah untuk menepani 2021 yang kita tidak pasti apakah yang akan berlaku nanti. Mula sekejap lagi ya. Bagaimana untuk kita melakar azam kita untuk 2021 berkaitan dengan kewangan. Dan nanti saya akan sentuh juga sebenarnya untuk hidup kita ni apakah ilmu yang kita kena belajar, apakah ilmu yang kita kena belajar untuk mendepani hidup kita. Selain bagaimana untuk kita melakar azam kewangan kita. Sekejap lagi ya. Okey.
tolong kongsikan bersama kawan-kawan supaya kita boleh berkongsi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang baik. Kita telah selamat meninggalkan tahun 2020 yang sangat-sangat dan amat mencabar, dan berbagai-bagai kenangan pahit manis yang telah kita lalui. Dan hari ini merupakan hari pertama kita berada di tahun baru, iaitu 2021. Dan kita dan semua orang berharap 2021 ini agar lebih baik dari 2020. Tetapi kita pun tidak pasti sebenarnya, kerana hari ini baru hari pertama. Dan setahun ada 365 hari, ada lagi 364 hari. Kita juga tidak pasti apa yang akan berlaku. Cuma apa yang kita boleh buat, kita boleh merancang dan cuba untuk melakarkan sesuatu. Sama ada lakaran kita itu benar-benar akan berlaku, akan terjadi, atau sebaliknya kita pun tidak pasti. Tetapi apa yang perlu kita buat, kita perlu merancang dan melakarkan sesuatu untuk masa depan kita. Untuk hari-hari berikutnya yang berbaki 364 hari. Untuk hari-hari berikutnya, iaitu 364 hari. Dan ramai orang bila tahun baru dia menetapkan keazaman atau meletakkan azam untuk apa yang dia nak buat pada tahun tersebut. Dan ramai juga yang azamnya adalah sama macam tahun lepas. Kerana apa? Kerana yang lepas tak settle lagi. Jadi kena teruskan untuk tahun ini melaksanakan ataupun menunaikan azam tahun lepas. Dan hari ini kita nak berkongsi sedikit tentang azam keuangan 2021. Iaitu kita nak berkongsi bagaimana untuk menetapkan ataupun meletakkan atau merancang atau melakar satu keazaman dari segi keuangan untuk 2021. Dan sebelum itu saya nak menyentuh sedikit untuk hidup kita ni, apakah ilmu yang kita kena belajar untuk kehidupan ni? Apakah ilmu yang kita perlu belajar? Boleh siapa kongsikan? Untuk kehidupan, apakah ilmu yang kita kena belajar? Sila kongsikan. Untuk kehidupan kita sekarang dan masa depan, apakah ilmu yang kita kena belajar? Apakah ilmu yang kita perlu belajar untuk menghadapi kehidupan kini dan masa depan? Sila kongsikan sebelum saya berkongsi di pihak saya. Apakah ilmu yang kita kena belajar untuk kehidupan masa kini dan masa depan? Supaya kita boleh jelas tentang kehidupan kita dan arah tuju kita dan apa yang perlu kita lakukan untuk mempertingkatkan pengetahuan diri kita. Sangat penting untuk kita menghadapi masa depan kita, yang kita juga tidak pasti apa yang akan berlaku pada hari esok, lusa dan hari-hari seterusnya. Cuma apa yang perlu kita buat adalah perlu merancang dan melakarkan sesuatu. Semoga lakaran itu akan menjadi realiti untuk hidup kita. Saya alhamdulillah sihat. Allah berikan anugerah sihat pada saya. Alhamdulillah. Nikmat yang tidak terhingga. Okey, Syami, waalaikumsalam. Okey, sebelum saya kongsikan tentang bagaimana kita merancang dan melakar azam kewangan untuk 2021, saya ingin berkongsi tentang apakah ilmu yang kita perlu pelajari untuk kehidupan kita masa kini dan masa depan. Kita mungkin akan akan timbul persoalan. Mungkin akan timbul persoalan dalam diri kita. Apa benda yang kita nak belajar sebenarnya untuk kehidupan kita ni? Dan kita akan jadi pening. Banyak sangat benda nak kena belajar. Kalau siapa yang masuk universiti tu, subjek dia Allah banyaknya, berpuluh-puluh subjek dia. Okey.
Untuk mudahnya, untuk mudahnya sebagai panduan sebelum kita mula berkongsi tentang azam kewangan 2021, saya nak berkongsi tentang apakah ilmu yang kita kena belajar untuk masa kini dan masa depan. Bagi saya, ilmu yang perlu kita pelajari untuk masa kini dan masa depan ada tiga. Tiga ilmu yang perlu kita pelajari, tiga ilmu yang wajib kita pelajari untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Apakah ilmu-ilmu itu? Pertama, dia melibatkan 3K. Ingat 3K ni. K yang pertama adalah ilmu ketuhanan. 2, ilmu kemanusiaan. 3, ilmu kewangan. 3 ilmu ini bagi saya sangat penting untuk kehidupan kita masa kini dan masa depan. Kita tak perlu pening-pening kepala untuk belajar macam-macam perkara. Tak perlu. Kita belajar 3 perkara ini sudah cukup untuk menjadikan hidup kita bahagia dan hidup kita baik. Iaitu pertama, ilmu ketuhanan. Apa itu ilmu ketuhanan? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengenal Tuhan, itu Allah Azza wa Jalla. Sangat penting. Dan dengan ilmu inilah kita boleh tahu bagaimana peranan dan tugas kita kepada Tuhan, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan ilmu ini juga kita boleh tahu apakah tanggungjawab kita yang perlu kita laksanakan kepada Tuhan. Dengan ilmu ini juga kita tahu apakah peranan kita sebagai seorang hamba dan apakah batas-batas kemampuan kita sebagai hamba dan apakah kemampuan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Sangat penting untuk kehidupan kita. Secara asasnya itulah yang kita kena pelajari, iaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan untuk kebahagiaan hidup kita kini dan masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu-ilmu kemanusiaan. Apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan kemanusiaan, maka kita kena belajar untuk kebahagiaan hidup kita kini dan akan datang. Apa sahaja yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sama ada yang berkaitan dengan diri kita, iaitu kesihatan kita, kan? Itu juga ilmu kemanusiaan. Ini yang berkaitan dengan pemakanan kita, apa yang kita makan. Dan begitu juga yang berkaitan dengan hubungan kita sama manusia. Cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, cara kita berurusan sesama kita. Dan yang itu juga kita perlu belajar. Bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita melakukan urus niaga dengan orang lain dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keuangan. Itu yang saya kata 3K tadi. Ketuhanan, kemanusiaan dan juga keuangan. Sangat penting juga untuk kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keuangan. Jadi 1 dan 2 kita boleh belajar tempat lain lah. Tapi saya nak fokus hari ini tentang bagaimana perlunya kita belajar tentang ilmu keuangan. Sangat penting untuk kita belajar ilmu keuangan. Kerana apa? Kerana kehidupan kita hari ini tidak dapat dipisahkan daripada wang. Setiap hari kita berurusan, kita berurus niaga, kita berinteraksi dengan menggunakan wang. Dan amatlah malang, setiap hari kita berurusan dengan wang, tapi kita tak pernah belajar tentang wang. Kita tak pernah belajar tentang wang. Dan akhirnya kita tidak tahu menggunakan wang itu dengan cara yang betul, dengan cara yang baik. Yang akhirnya kita bermasalah. Kita bermasalah dengan wang. Kita menghadapi masalah kerana wang. Berbagai-bagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan kerana puncanya adalah wang. Kerana kita tidak pernah belajar bagaimana untuk berurusan dengan wang. Dan hari ini kita akan berkongsi tentang bagaimana untuk kita melakar atau kita merancang atau menetapkan keazaman yang berkaitan dengan wang. Banyaklah azam yang kita boleh tentukan, kita boleh letakkan untuk diri kita. Tapi yang saya nak berkongsi hari ini adalah bagaimana kita nak melakarkan atau meletakkan azam yang berkaitan dengan wang. Kerana otak nilai ini, page ini memang diwujudkan dengan tujuan itu untuk memberikan pengetahuan dan berkongsi dengan anda semua tentang wang. Kerana apa? Kerana wang itu melibatkan nilai, dan di otak nilai ini kita nak memberikan sedikit nilai
kepada otak kita supaya kita boleh memahami bagaimana untuk menentukan nilai itu. Dan nilai ini sebahagian besarnya dirujuk kepada angka dan juga merujuk kepada wang. Okey. Hari ini hari pertama. Jadi bagaimana untuk kita melakarkan keazaman kita berkaitan kewangan untuk 2021. Okey, perkara pertama yang perlu kita lihat adalah adakah sekarang kita mempunyai wang yang datangi dari sumber-sumber tertentu? Adakah sekarang kita memiliki wang yang datangnya dari sumber-sumber tertentu? Kalaulah kita tidak memiliki sumber-sumber dan punca wang itu boleh datang kepada kita untuk kita memiliki wang itu, maka perkara pertama yang perlu kita buat, azam pertama yang perlu kita tetapkan, yang perlu kita lakarkan adalah kita perlu mencari sumber-sumber dan punca-punca yang boleh menghasilkan wang kepada kita. Tak kiralah sama ada sumber ataupun punca itu melibatkan pekerjaan ataupun perniagaan ataupun apa-apa yang lain yang kita boleh lakukan dan ianya adalah halal, tidak melanggar undang-undang, dan perkara tersebut boleh menghasilkan wang kepada kita. Itu perkara yang pertama, iaitu menghasilkan wang. Bagi orang yang belum ada sumber ataupun belum ada punca yang boleh menghasilkan kepada dirinya wang. Ataupun bagi orang-orang yang pada masa sekarang dia merasakan bahawa wang yang terhasil untuk dirinya tidak begitu mencukupi, maka dia perlu ada sumber dan punca yang lain untuk menghasilkan wang tersebut. Jadi kalau begitu keadaan dan sifatnya, maka keazaman pertama adalah untuk mencari ataupun menghasilkan punca-punca ataupun sumber yang boleh memberikan kepadanya wang. Itu keazaman yang perlu dilakukan. Okay? Itu keazaman yang perlu ditetapkan, yang perlu dilakarkan. Dan apabila ada keazaman itu, maka perlu ada satu soalan tentang bagaimana, tentang cara untuk menghasilkan ataupun mendapatkan wang itu. Jadi dengan lakaran keazaman ini, seseorang itu akan berusaha untuk mendapatkan ataupun mencari cara bagi menghasilkan apa yang dia inginkan. Sebab dalam hidup kita di dunia ini, sebahagian besar aktiviti-aktiviti kehidupan kita ini, dia adalah berkaitan dengan cara. Itu dengan berkaitan dengan soalan bagaimana cara. Jadi kalaulah kita berazam untuk mendapatkan wang, kita perlu berfikir tentang cara bagaimana untuk mendapatkannya. Keazaman tidak akan terhasil dengan hanya kita berdiam diri tanpa berusaha untuk mendapatkan cara bagaimana untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Sebab itulah sebagian orang, sebagaimana saya nyatakan tadi, azam tahun ini adalah untuk melaksanakan azam tahun lepas. Kerana yang tahun lepas tak dapat dilaksanakan lagi. Kerana apa? Kerana tidak tahu bagaimana dan cara untuk melaksanakannya. Ataupun mungkin telah tahu cara dan bagaimana, tetapi dia tidak bertindak untuk melaksanakannya. Jadi apa yang sangat penting adalah bagi orang-orang yang belum ada pendapatan atau tidak cukup pendapatan, tidak cukup wang, belum ada wang, tidak cukup wang, maka azam dia adalah untuk mendapatkan sumber-sumber yang boleh menghasilkan pendapatan ataupun wang kepada dirinya. Itu keazaman yang pertama. Dan keazaman itu perlu diikuti dengan cara ataupun bagaimana untuk mendapatkannya. Kemudian setelah dia mengetahui cara dan bagaimana, maka dia perlu melakukan usaha ke arah mendapatkannya. Itu yang pertama. Keazaman berkaitan kewangan untuk 2021 yang pertama, iaitu mendapatkan sumber-sumber ataupun punca-punca
yang boleh menghasilkan wang. Kita kena dapatkan sumber. Kita kena tahu cara dan kita kena bertindak untuk mendapatkannya. Itu yang pertama. Oh, sahabat lama saya, Tuan Wahab, apa khabar? Sihat Orang Sarawak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua. Keazaman yang kedua. Setelah kita memperolehi wang, apakah keazaman kita? Keazaman kita adalah untuk tahun 2021 membuat simpanan. Bagi orang yang belum membuat simpanan. Tapi bagi orang yang telah membuat simpanan, apa keazaman dia? Dia perlu menambah simpanan. Bagaimana cara melakukan simpanan? Cara melakukan simpanan adalah dengan menetapkan atau menentukan berapakah jumlah peratusan yang perlu kita simpan daripada pendapatan atau perolehan wang yang kita hasilkan. Dan simpanan perlu dilakukan sebagai keutamaan. Simpanan perlu dilakukan sebagai keutamaan, bukannya sebagai perkara terakhir. Itu yang kedua iaitu membuat simpanan. Bagi orang yang belum membuat simpanan, dan keazaman untuk menambah simpanan bagi orang yang telah membuat simpanan. Bagaimana cara membuat simpanan? Dengan menentukan atau menetapkan jumlah peratusan daripada hasil ataupun perolehan wang yang kita perolehi. Dan simpanan perlu dijadikan sebagai keutamaan, bukannya sebagai perkara yang terakhir. Itulah caranya. Detailnya adalah bagi orang yang belum membuat simpanan, maka dia kena bermula untuk membuat simpanan pada tahun ini daripada hasil yang dia perolehi, walaupun berapa hasil itu, dengan menentukan berapakah jumlah peratusan yang dia perlu buat simpanan, dan dia kena committed dengan jumlah itu. Contohnya, dia menetapkan 10% daripada pendapatannya untuk simpanan, dan 10% itu perlu dijadikan sebagai keutamaan, bukan sebagai perkara yang terakhir. Contohnya, katakanlah seseorang itu bekerja dan gajinya RM1,500 dan dia telah menetapkan bahawa dia akan membuat simpanan sebanyak atau sejumlah 10%. Maka dia perlu mengasingkan RM150 daripada RM1,500 yang dia perolehi sebagai gajinya atau sebagai pendapatannya. Dan ini perlu dijadikan sebagai keutamaan, bukannya sebagai perkara yang akhir. Maksudnya, dia kena asingkan RM150 daripada RM1,500 itu, iaitu jumlah 10%, di peringkat awal sebagai keutamaan. Dapat saja RM1,500, maka RM150, 10% tadi perlu diasingkan dan disimpan. Kalaulah katakanlah contohnya dia dibayar gaji melalui akaun bank A, maka dia perlu buat satu akaun yang lain di bank B untuk mengasingkan RM150 tadi ataupun 10% tadi sebagai simpanan dia, dan itu perlu menjadi satu keutamaan, bukannya perkara yang terakhir. Apa maksud bukan perkara terakhir? Sebahagian orang gagal menyimpan kerana simpanan menjadi perkara terakhir. Maksudnya, dia dapat gaji, dia bayar bil dulu, dia bayar hutang dulu, dia belanja dulu, kemudian kalau ada lebih, baru simpan. Memang duit kita tak pernah lebih. Duit kita sentiasa tidak cukup. Kerana apa? Kerana keinginan dan kemahuan manusia adalah tidak terhad dan tidak terbatas. Keinginan kita, keperluan kita tidak terhad dan tidak terbatas.
Kemudian sebahagian manusia matanya rambang, rambang mata. Dia tak boleh lihat sesuatu, dia nak beli. Dan bila ada duit memang dia beli. Tapi kalau tak ada duit, dia tengok je lah, dia tak beli. Sebab itu baik kita ada duit. Kalau kita ada duit, kita akan beli. Walaupun kadang-kadang apa yang kita beli itu benda yang kita tidak perlu. Jadi inilah cara bagaimana untuk kita menyimpan. Pertama tadi, azam kita yang pertama untuk 2021 untuk mendapatkan sumber, mencari sumber kewangan, punca kewangan. Kalau kita tidak ada pendapatan, maksudnya kita perlu mencari sumber pendapatan. Kalau kita telah ada pendapatan, nak menambah pendapatan juga perlu mencari sumber. Kita tidak boleh mengharapkan hanya dengan satu sumber. Kita perlu ada sumber yang pelbagai. Maka keazaman kita untuk tahun 2021 adalah untuk mencari sumber bagi orang yang belum ada sumber, dan untuk menambah sumber bagi orang yang telah ada sumber. Yang kedua, keazaman kita untuk apa? Untuk menyimpan. Bagaimana cara menyimpan? Kita perlu menentukan jumlah peratusan tertentu daripada pendapatan kita. Dan ia perlu menjadi keutamaan. Dia perlu menjadi keutamaan, bukannya perkara yang terakhir. Okey, alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Itu yang perlu kita fahami tentang simpanan. Okey? Simpanan. Dan apabila kita telah menentukan jumlah peratusan untuk kita menyimpan, kita perlu disiplin. Kalau kita telah tentukan 10% daripada pendapatan kita sebagai simpanan, kita perlu disiplin. Katakanlah gaji kita 1,500, kita ambil 150 simpan, asingkan dan kita simpan. Kemudian mungkin kita ada buat part time, dapat RM50, kita ambil RM5 simpan. Kemudian buat lagi ada kerja-kerja lain, dapat RM100, ambil RM10 simpan. Kemudian adalah buat apa-apa freelance ke apa, dapat RM20, ambil RM2 simpan. Kita kena disiplin. Maknanya setiap 10% yang kita telah tentukan tadi untuk kita buat simpanan, dan kita asingkan dalam akaun yang berbeza. Jangan campur dengan akaun yang kita dapat pendapatan itu. Nanti dia akan bercampur, kita pun tak tahu berapa jumlah yang ada. Dan kita pun tak tahu ini duit asal pendapatan ataupun duit yang kita simpan. Akhirnya habis semua. Akhirnya dia akan habis semua. Dan kalau boleh, kalau boleh, akaun yang kita jadikan sebagai simpanan itu, biarlah akaun yang kita susah untuk keluarkan dia. Kalau kita buat akaun bank, kalau boleh jangan buat akaun yang ada kad debit tu, kad ATM tu. Itu memudahkan kita untuk keluar. Seelok-eloknya adalah akaun yang kita tidak boleh keluarkan dia dengan mudah. Kita akan terpaksa bersusah payah untuk keluarkan dia. Itu lebih baik. Ataupun mungkin kita simpan di akaun-akaun yang bukan bank. Contohnya dalam akaun ASB pun bagus juga. Ataupun tabung haji pun okey juga. Macam tu. Itu cara kita membuat simpanan, ya. Dengan cara yang lebih menyukarkan kita untuk membuat pengeluaran. Itu adalah lebih baik. Dan dari segi jumlah peratusan tadi, lagi besar lagi baik. Contoh kalau kita boleh buat, kita boleh asingkan di 15%, 20%, kalau boleh 30% pun lagi baik. Tapi agak tinggi lah 30% tu. Itu lebih baik. Lebih tinggi lebih baik. Lebih tinggi adalah lebih baik. Dan apa yang saya nyatakan tadi, dia perlu menjadi keutamaan, keutamaan, bukannya perkara akhir. Keutamaan maksudnya dapat saja asingkan, simpan. Dapat saja asingkan, simpan. Dapat saja asingkan, simpan. Jangan jadikan dia sebagai perkara terakhir. Jadikan dia perkara terakhir, memang dia tidak menjadi. Kerana saya nyatakan tadi, sebab keperluan dan keinginan dan kemauan manusia tidak terhad. Dia nak banyak benda yang dia nak, banyak benda yang dia nak, yang dia akan beli. Dia akan gunakan wang. Sebab itu kena buat lebih awal. Maksudnya perlu diselamatkan wang itu lebih awal supaya dia tidak dihabiskan pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab apa? Kita ni, kita ada emosi. Emosi untuk berbelanja tu, emosi untuk belanja lebih tinggi dalam keadaan duit itu ada. Tapi kalau duit dah tak ada, kan, emosi tu dia kurang.
Macam kita lah kan, contoh mudah kan, katakanlah dalam kocek kita ada RM100, kita rasa lapar. Okay, kita rasa lapar dalam keadaan dalam situasi di mana dalam kocek kita ada RM100. Kemudian dalam satu keadaan yang lain, kita lapar juga, tapi dalam kocek kita ada RM5 je. Emosi dia akan berbeza. Emosi untuk makan di tempat yang prestige akan lebih tinggi ketika duit dalam kocek ada RM100. Tapi kalau duit dalam kocek ada RM5, keinginan untuk makan tempat prestige tak ada. Sebab duit RM5 kan, maknanya kita, emosi kita tahu, fikiran kita tahu, dan emosi kita boleh merasakan bahawa RM5 tak cukup untuk pergi makan di tempat yang prestige. Tapi kalau ada RM100, emosi akan membuat-buat untuk makan di tempat yang prestige, sebab dia tahu RM1 tu cukup ataupun lebih untuk pergi makan di tempat yang prestige. Jadi begitulah yang perlu kita fahami. Apabila kita telah asingkan duit kita di tempat yang lain kan, so pegangan kita yang ada sebanyak yang kita ada tu, jadi emosi untuk berbelanja itu sedikit menurun berbanding dengan bila jumlah itu besar. Dia sebenarnya banyak perkara yang berkaitan hidup kita ini, dia berkaitan dengan emosi, emosi kita. Bagaimana emosi kita ini merangsang kita untuk melakukan sesuatu. Pengawalan emosi itu akan mengurangkan rangsangan ke arah untuk melakukan sesuatu. Sebab itu kawalan emosi ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Nanti bila kita belajar tentang bagaimana berurus niaga di Bursa Malaysia, juga kawalan emosi ini sangat penting. Sangat penting untuk mengawal emosi. Jadi itulah caranya untuk membolehkan kita membuat simpanan. Kalau kita meletakkan membuat simpanan sebagai acara terakhir, memang boleh kata tak ada lah. Sebab kita akan belanja. Dan kenapa kita perlu meletakkan aktiviti simpanan ini sebagai keutamaan? Sebab dengan membuat simpanan itulah sebenarnya kita membayar untuk diri kita. Dengan membuat simpanan lah sebenarnya kita membayar untuk diri kita. Katakanlah kita dapat gaji kan, kita bayar bil, kita beli tu beli ni kan, itu kita tidak bayar untuk diri kita. Okay, kita bayar bil telefon, kita bayar dengan syarikat telco. Kita bayar, kalau kita bayar bil, kalau kita duduk rumah contohnya, kita bayar bil untuk rumah tu, kita bayar bil elektrik. Bil tu untuk tenaga nasional. Kita bayar bil air, bil tu untuk syarikat air. Kita bayar bil internet untuk syarikat telco kan. Kita beli barang, kita bayar untuk pekedai dan sebagainya. Dan apa yang kita bayar untuk diri kita? Tak adalah. Jadi sebenarnya bila kita membuat simpanan, itulah sebenarnya yang kita bayar untuk diri kita. Sebab itu kita kena bayar untuk diri kita sebagai acara pertama. Pembayaran terhadap diri kita itu adalah sebagai aktiviti utama. Aktiviti yang pertama. Dapat duit je, nak bayar siapa dulu? Bayar pada diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat simpanan. Jadi untuk 2021 ni, apa keazaman kita? Membuat simpanan. Iaitu membayar untuk diri kita sendiri. Selama ini kita asyik bayar untuk orang je, kali ini kita bayar untuk diri kita sendiri pula. Kali ini kita bayar untuk diri kita sendiri. Okey? Itu yang kedua. Keazaman kita yang kedua tentang kewangan. Keazaman kita yang ketiga tentang kewangan adalah berazam untuk mengembangkan wang. Berazam untuk mengembangkan wang. Pertama tadi sudah, menghasilkan wang, mencari sumber pendapatan bagi orang yang belum ada pendapatan, menambah sumber pendapatan bagi orang yang telah ada satu sumber. Satu, selesai. Dua, simpanan. Kemudian apabila kita menyimpan, setelah kita menyimpan, bila sampai satu tahap jumlah tertentu yang kita rasa cukup untuk kita membuat pengembangan wang, maka kita kena buat pengembangan wang. Kita kena kembangkan wang itu. Kita tidak hanya sekadar menyimpan, tapi
kita perlu pergi kepada satu proses berikutnya, iaitu mengembangkan wang tersebut. Okey, mengembangkan wang tersebut. Wang perlu dikembangkan kerana apa? Kerana nilai masa depan. Sebagaimana kita bincangkan dulu kan, wang ada dua nilai kan, nilai masa sekarang, nilai masa depan kan. Okey, kenapa perlu mengembangkan wang? Kerana nilai masa depan. Sebab apa? Apa yang kita belanjakan, apa yang kita bayar, okey, apa yang kita beli, kesemuanya itu adalah untuk kegunaan masa sekarang. Kegunaan masa sekarang. Kita bayar bil sekarang lah kan? Ke bayar bil untuk 20 tahun akan datang? Tak ada kan? Kita bayar bil sekarang. Kita beli barang kan untuk makan sekarang, bukan untuk makan 20 tahun akan datang. Kita nak makan sekarang lah. Kita makan dalam masa terdekat lah, mana semasa sekarang. Tapi apakah yang kita fikirkan, kita lakarkan, kita rancang untuk masa depan? Itulah tadi hasil daripada simpanan kita. Berdasarkan keazaman kita yang kedua tadi, kita pergi kepada azam yang ketiga, iaitu mengembangkan wang untuk masa depan. Maksudnya, azam ni dia bukan hanya melibatkan masa sekarang, tapi melibatkan masa depan. Apa yang kita nak capai pada masa depan. Dan apa yang kita nak capai pada masa depan dari segi kewangan adalah nilai masa depan wang itu. Semakin besar nilai masa depan wang itu, semakin bagus. Semakin besar nilai masa depan wang itu, semakin bagus. Maksudnya, RM10 hari ini pada masa depan boleh menjadi RM100, sangat baik. Kalau boleh jadi RM1,000, lagi baik. Kalau boleh jadi RM10,000, lagi baik. Semakin besar nilai masa depan wang itu, semakin baik. Jadi sebab itu kita kena berfikir ke arah mengembangkan wang untuk masa hadapan. Untuk masa hadapan. Dan masa hadapan itu bukan hanya sekadar tahun depan, tapi mungkin 20 tahun atau 30 tahun akan datang, merujuk kepada jangka masa yang panjang. Dan bagi orang-orang muda, untuk wang persaraan. Okey, untuk wang persaraan. Itulah nilai masa depan. Jadi, inilah yang perlu kita lakukan. Tak banyak pun keazaman untuk wang ni. 3 perkara je. 3 perkara saja. Pertama, sumber. Okey, menghasilkan sumber-sumber pendapatan. 2, menyimpan daripada pendapatan. 3, mengembangkan wang untuk masa depan hasil daripada simpanan. Dia adalah perkara yang berturutan. Dia kena bermula dengan menghasilkan wang, kemudian menyimpan daripada hasil yang kita perolehi daripada wang itu, kemudian mengembangkan wang yang kita simpan tersebut. Jadi semua perkara ini, semua perkara ini dia memerlukan apa? Dia memerlukan pengetahuan. Itu yang saya nyatakan di awal tadi, 3 ilmu yang kita kena belajar, dan ilmu yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan keuangan. Sangat penting untuk belajar tentang keuangan. Supaya apa? Supaya kita boleh menghasilkan wang. Kalau sekarang kita telah boleh menghasilkan wang, mungkin daripada pekerjaan dan sebagainya, kita kena belajar cara yang lain untuk menghasilkan wang, supaya sumber-sumber untuk kita menghasilkan wang itu pelbagai. Kita tidak boleh mengharapkan satu sumber saja. Semakin banyak sumber yang kita ada, semakin banyak punca yang kita ada, yang kita boleh menghasilkan wang, sangat bagus, sangat baik. Kemudian daripada apa yang kita hasilkan itu, kita akan simpan. Kemudian daripada apa yang kita simpan itu, kita akan kembangkan dia. Dan itulah proses dia. Dan pengembangan ini merujuk kepada nilai masa depan, kerana kita nak gunakan wang itu pada masa hadapan. Kerana kita tak tahu apakah yang akan berlaku pada masa hadapan. Kita tak tahu adakah mungkin perkara-perkara yang lebih teruk daripada COVID ini akan berlaku. Kita pun tidak pasti. Jadi sekurang-kurang kita telah bersedia untuk masa hadapan, dan kita cuba buat sesuatu untuk masa hadapan kita. Jadi sebab itu sangat penting untuk melihat kepada nilai masa hadapan, dan kita kena bermula dari sekarang. Bermula dari sekarang, menghasilkan wang dan menyimpan sebahagian daripada hasil itu, kemudian mengembangkan wang itu supaya dia memberikan nilai yang besar pada masa hadapan. Dan untuk mengembangkan wang itu supaya dia memberikan nilai yang besar pada masa hadapan, kita tidak ada pilihan yang lain kecuali pengetahuan. Dan ini yang kita kena belajar. Dan di sinilah kita akan sama-sama berkongsi bagaimana untuk kita berusaha untuk mengembangkan wang kita melalui Bursa Malaysia.
itu adalah salah satu cara yang membolehkan kita untuk mengembangkan wang kita untuk nilai yang lebih besar pada masa hadapan. Okey, itu yang saya nak kongsikan pada malam ini tentang azam keuangan 2021. Bukan banyak pun, sikit je. Itu je 3 perkara. Okey, sahabat lama saya, Saudara Nasruddin Mubin, apa khabar? Sihat Oh, Pak Lah pun ada. Okey, ada soalan? Bagaimana melakar keazaman kewangan 2021? Mudah sahaja. Okey, mudah sahaja. Ada apa-apa lain yang ingin dikongsikan? Jadi semua orang kena bermula untuk menentukan berapakah nilai yang dia ingin buat simpanan. Kena tentukan dan laksanakan secara disiplin dan jadikan dia sebagai keutamaan, bukannya sebagai perkara terakhir. Kalau anda jadikan dia sebagai keutamaan, insya-Allah dia akan menjadi. Tapi kalau jadikan dia sebagai perkara terakhir, memang tidak akan menjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama 2021. Kita ada berbaki 364 hari lagi. 364 hari. Kita perlu bermula dari sekarang. Okey, ada apa-apa lagi yang ingin dikongsikan? Mudah saja. Mudah saja keazaman kewangan kita 2021. Menghasilkan sumber kewangan, menyimpan dan mengembangkannya. Itu saja. Cha pun ada juga. Khabar Cha? Assalamualaikum. Cha, macam mana okey? Ada masalah Cha tentang tesis? Boleh? Siapa yang setakat ni ada masalah? Ada masalah nak simpan Dia kalau ada masalah nak simpan, dia akan ada masalah untuk kembangkan. Itu yang jadi masalah tu kita ni. Dia kalau ada masalah nak simpan, dia akan ada masalah untuk kembangkan. Sebab pengembangan bermula dari simpanan. Kalau tiada simpanan, kita akan tiada juga pengembangan. Muhammad Faiz, apa khabar? Sihat Malam ni kita berkongsi dengan azam kewangan 2021 Faiz 3 perkara. Menghasilkan sumber kewangan, menyimpan daripada hasil kewangan dan juga mengembangkan wang. Itu saja azam kita. Cuma untuk azam itu, kita kena letakkan letakkan jumlah-jumlah tertentulah. Contohnya bila kita nak simpan, kena letakkan berapakah jumlah peratus yang kita ingin simpan daripada pendapatan kita. Berapakah jumlah peratusan yang kita nak simpan daripada pendapatan kita. Contohnya mungkin 10%, 20% ataupun 30% daripada pendapatan. Dan kita kena disiplin. Setiap kali kita dapat duit dapat pendapatan hasil, contoh kita buat part time ke, kalau gaji tu memanglah gaji tu memang pastilah. Kalau gaji kita 2,000, manakala 10% 200 perlu diasingkan untuk simpanan. Lagi tinggi jumlah peratusan itu lebih baik sebenarnya. Lagi tinggi lagi baik. Dan dia perlu menjadi perkara keutamaan. Faiz ada masalah apa? Masalah nak beranakkan wang. Masalah nak beranakkan wang senang je. Kahwinkan dia. Masalah nak beranakkan wang, kahwinkan dia. Maka dia beranak lah. Kau tak kahwin je nak beranak kan? Wang kita tanggungjawab kita. Jadi kita bertanggungjawab lah untuk memberanakkan wang tu, untuk kahwinkan dia dengan pasangan-pasangan yang sesuai dengan dia supaya dia cepat beranak.
Kalau kita kahwinkan dengan pasangan yang tak sesuai, dia tak boleh beranak. Satu hal jugalah. Pasangan yang sesuai, pasangan yang baik, dan juga ikut peraturan, jangan masuk skin cepat kaya lah. Okey, boleh. Untuk menyimpan, kita kena tentukan berapakah jumlah peratusan yang kita ingin simpan, dan kita kena lakukan secara disiplin dan jadikan dia sebagai perkara utama. Okey, kemudian bila kita telah menyimpan sebahagian daripada wang simpanan itu, kita kena lakukan usaha kembangkan wang itu. Dan bila kita kembangkan wang itu, dia perlu merujuk kepada nilai masa hadapan, bukan nilai masa sekarang. Dan bagaimana untuk menentukan nilai masa hadapan tu, kita dah bincang banyak kali dulu kan. Bagaimana untuk menentukan nilai masa hadapan tu, kita kena tentukan berapakah nilai yang kita mahukan untuk masa depan. Kemudian daripada nilai itu nanti kita akan buat perkiraan umur kita dan jangkaan yang kita perlukan itu. Contohnya umur bersara kita berapa tahun lagi dari sekarang. Kemudian jumlah tadi, berapakah jumlah yang kita inginkan, dan berapa jumlah yang kita ambil dari simpanan untuk kita kembangkan. Dan dari situlah kita akan buat perkiraan berdasarkan peraturan 72 untuk mencapai jumlah yang kita inginkan. So bagaimana caranya? Kita kena tahulah bagaimana caranya untuk mendapatkan serta mencapai apa yang kita inginkan untuk nilai masa depan itu. Okay, sangat penting. Sangat penting. Jadi maksudnya, untuk azam 2021 dari segi kewangan ini, azam kewangan 2021 ini, 3 perkara saja, mudah saja: menghasilkan sumber kewangan, 2, menyimpan, membuat simpanan daripada hasil kewangan, kemudian 3, mengembangkan sebahagian daripada simpanan itu untuk nilai yang lebih besar pada masa hadapan. Itu saja azam kita. Tapi azam ini perlu diletakkan disertai dengan angka, dengan angka. Dia tak boleh sekadar pernyataan dan ucapan saja, sebab wang ini dia ada nilai, dan nilai ini ditentukan oleh angka. Sebagaimana yang kita bincangkan dahulu kan tentang wang. Apa itu wang kan? Dia adalah alat yang ada nombor dan ada nilai. Jadi kalau kita tidak meletakkan nilai dan angka tu, dia akan seolah-olah berada di awang-awangan. Sebab itu penting untuk menentukan nilai. Maksudnya tidak memadai kita meletakkan azam, mulai tahun ni saya akan membuat simpanan. Susah juga tu. Saya akan membuat simpanan 20% daripada pendapatan saya. Kena clear 20% daripada pendapatan saya. 20% daripada pendapatan saya. Kemudian saya akan bermula untuk mengembangkan wang saya. Bermula dengan modal berapa contohnya? RM10,000 untuk menjadikan dia 1.2 juta. Betul kan? Macam itulah cara dia. Itulah cara yang kita kena tentukan jumlah dia dengan angka supaya dia lebih jelas. Okey, boleh? Ada lagi yang lain yang ingin dikongsikan? Kita akan adakan kelas untuk belajar saham tahun ni lah. Ingat tahun 2020 lagi, kita dah 2021 tahun ni insyaAllah hujung bulan kot. Kita dalam proses persiapan. Kita akan buat secara online dan percuma. Secara online dan percuma. Boleh pergi ke grup Jom Belajar Saham. Join grup tu, nanti apa-apa maklumat yang berkaitan kita akan maklumkan. Mungkin akan melibatkan pendaftaran sebab kita akan tengok berapa jumlah yang berminat nak join kan, nak turut serta. Mungkin ada pendaftaran sikit lah, tapi percuma lah, tak perlu apa-apa bayaran. Jadi siapa yang ada keazaman untuk membuat pengembangan wang, dia kena belajar lah. Kena belajar bagaimana untuk mengembangkan wang itu melalui
Bursa Malaysia. Tapi kalau tak berminat dengan Bursa Malaysia, kita pun ada cara yang lain, tapi kita tak fokus lah. Contohnya nak belajar bagaimana membuat pengembangan wang melalui instrumen unit amanah pun boleh juga. Ataupun kalau nak mudah, tak payah pening-pening kepala, nak kembangkan wang dengan instrumen ASP pun boleh juga. Tapi tidak begitu merangsangkan akhir-akhir ini dia punya dividen. Baru-baru boleh tengok lah, dah boleh tengok dah dividen berapa dapat untuk tahun lepas. Boleh tengok siapa yang ada berdaftar dengan My ASP portal kan, boleh login, tengok lah berapa jumlah dividen yang dia dapat. Okey, ada apa-apa lagi yang boleh kita kongsikan untuk malam ini? Malam ini itu saja yang saya ingin kongsikan, iaitu tentang azam keuangan 2021. Mudah saja. Apa azam kita? Azam kita yang pertama adalah menghasilkan sumber-sumber keuangan. Kalau siapa yang belum ada sumber tu, kena carilah sumber. Yang dah ada sumber tu, tambahlah sumber kan. Sekarang kita ada kerja contohnya, dah ada gaji, ada pendapatan. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada satu sumber saja. Kita kena menambah sumber. Jadi kena carilah sumber-sumber yang lain kan, apa yang kita boleh dapat kan. Buat kerja part time ke, berniaga ke, ataupun apa-apa yang lain lah, yang halal yang halal. Jangan buat kerja haram lah, yang halal. Kemudian membuat simpanan. Kena azam tahun ni, kena buat simpanan. Berazam untuk membuat simpanan hasil dari pendapatan dengan menentukan berapa jumlah peratusan yang akan kita buat simpanan, dan dia perlu menjadi keutamaan. Jangan letak dia sebagai perkara terakhir, tak jadi. Kena jadikan dia sebagai keutamaan. Dapat je, simpan. Dan sebagaimana saya nyatakan tadi, kalau boleh dan sebaik-baiknya adalah buat satu akaun yang berasingan. Dan akaun itu, kalau anda buat akaun bank, kalau boleh jangan buat akaun yang ada debit card ataupun ATM card tu. Tak payah ada card, dan kerana itu lebih memudahkan kita untuk keluar. Kita nak simpan supaya kita susah nak keluar. Lebih baik jangan ada card. Jangan ambil card lah. Ataupun boleh juga simpan dalam ASP, ataupun simpan di tabung haji, ataupun apa-apa instrumen yang lain yang membuatkan kita susah untuk keluarkan dia. Mungkin boleh pergi mana yang ada yang lain pada tu. Itu cara yang paling baik lah. Itu cara yang paling baik. Kemudian nanti bila sampai satu jumlah tertentu, kita kena usaha pula untuk kembangkan wang tu. Kena kembang. Wang yang disimpan tidak boleh disimpan begitu saja, kerana kalau simpanan kita akan rugi dari segi nilai masa depan. Kerana kalau kita simpan di tempat-tempat yang kadar pulangannya rendah, yang kadar pulangan itu lebih rendah daripada kadar inflasi, nanti nilai wang kita itu akan dimakan oleh inflasi. Contohnya sekarang inflasi lebih kurang 4%. Kadar inflasi di Malaysia lebih kurang 4%, lebih kurang lah. Jadi kalau kita buat simpanan di instrumen yang memberikan pulangan kurang daripada 4%, so wang kita akan dimakan oleh inflasi lah. Jadi akan rugi lah. Kalau inflasi 4% setahun dalam masa 18 tahun berdasarkan Peraturan 72, dalam masa 18 tahun nilai wang kita akan jadi separuh. Kalau 100,000, 4% nilai inflasi setahun, dalam masa 18 tahun nilai 100,000 itu jadi 50,000 je dalam masa 18 tahun. Sebab itu kita kena kembangkan wang kita supaya dia menjadi nilai yang lebih besar untuk masa depan. Masa depan. Itu caranya lah. Okey. Dah simpan, kena kembangkan. Sangat penting. Sangat penting untuk kita mengembangkan wang kita. Dan okey, tiga perkara kan. Okey, dan semua perkara ini, keazaman ini, dia perlu kepada
perlu kepada pengetahuan. Jadi kena belajar, kena belajar. Ataupun nak letak satu lagi azam, tambah yang keempat bolehlah, belajar. Meletakkan azam belajar. Belajar mengembangkan wang. Belajar untuk mengembangkan wang. Kena belajar. Kalau tak belajar payah juga. Kena belajar. Dan kita di sini bersedia untuk mengajar dan berkongsi tentang bagaimana cara mengembangkan wang. Okey, tentang bagaimana cara mengembangkan wang. Okey. Ada lagi apa yang ingin dikongsikan sebelum kita habis? Faiz ada 2 akaun. Dahsyat, 2 akaun. Lain satu akaun, awak 2 akaun. Satu akaun dah genap 3 tahun. Satu lagi akaun baru 1 tahun. Memandangkan dividen tahun 2020 turun, saya rasa nak terminate yang 3 tahun. Tempoh saya. Okay. Dah buat kira-kira Faiz? Kena buat kira-kira dulu Kena buat kira-kira tentang berapa jumlah yang kita boleh dapat. Kemudian kalaulah Faiz jadikan sebagai usaha mengembangkan wang, bila dah terminate ASP tu, kena fikir cara lain pula bagaimana nak kembangkan wang tu. Ada alternatif lain. Dia sebab itu usaha pengembangan wang ini dia perlu berlaku secara berterusan. Kalaulah kita memilih satu instrumen, contohnya memilih ASB sebagai instrumen untuk mengembangkan wang, kemudian kita nak terminate, nak berhenti daripada menggunakan instrumen itu, kita kena beralih kepada instrumen yang lain. So sekarang telah ada ataupun belum ada cadangan untuk pergi kepada instrumen yang lain. Yang tu kena lihatlah. Dia semua ni kena buat kira-kira lah, kena check balik, tengok bagaimana perkiraan tu. Cumanya memang bila dividen diumumkan 24 hari bulan hari tu, memang agak menyedihkan lah, memang agak menyedihkan. Saya dah ceritakan saya dah berkongsi cerita saya tentang ASB kena buat kira-kira, tengok macam mana. Kemudian kena memikirkan juga tentang apakah alternatif yang nak diambil selepas ini untuk mengembangkan wang itu. Kalau tidak, nanti nak simpan kat mana? Dah keluarkan daripada SP kan. Kena berfikir tentang alternatif lah. Sebab rata-rata orang memilih instrumen ASB ni sebagai salah satu cara untuk mengembangkan wang lah. Jadi bila kita berhenti daripada cara ini, kita kena pergi atau memilih cara yang lain lah. Sebab itu kena selain daripada buat keputusan untuk berhenti, kena membuat satu keputusan yang baru untuk memilih apakah instrumen lain yang kita nak pilih, Tapi ASB ni kita tunggu tahun depan ke kan. Tengok tahun ni punya dividen macam mana. Kalau okey, tahun depan kita masuk balik kan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita terminate, kalau kita berhenti, kemudian tahun ni diumumkan dividen lebih baik, dan berdasarkan bacaan kita yang saya nyatakan minggu lepas kan, 3 perkara tu kan. Jadi tengoklah, kalau semua perkara itu semakin memulih, maka kita masuk balik, tak ada masalah. Terminate tak ada masalah sebenarnya. Bila keadaan okey, kita masuk balik. Itu cara kita mengembangkan wang. Bila kita telah memilih satu cara, kemudian cara tersebut tidak begitu memberikan pulangan yang baik untuk mengembangkan wang kita bagi nilai yang besar masa depan, kita berhentilah, kita kena pilih cara lain pula. Kemudian kalau cara yang kita berhenti tadi dia okey, dia memulih, kita masuk balik. Macam tu je. Cara dia mudah je. Dealing dengan duit ni senang je.
Bila satu perkara tu tidak begitu memberangsangkan, kita keluar lah. Kemudian bila dia dah okey, kita masuk balik. Dia macam kan kita kata tu, wang ni perempuan kan, kita kahwin dengan dia kan, macam tu lah. Bila rasa tak bagus, pisah sekejap. So dah okey, rujuk balik kan. Macam tu Faiz, yang 3 tahun tu berapa, tahu tak berapa nilai serahan kalau surrender? Berapa boleh dapat? Rasanya banyak kot. Boleh ambil lah, boleh ambil duit tu. Tapi kalau nak surrender, cuba tengok yang setahun tu berapa nilai serahan. Kalau okey, surrender jadi 2. Bila surrender dua-dua tu kan, jumlah yang kita bayar setiap bulan tu boleh jadikan dia sebagai simpanan. Kemudian dalam masa yang sama belajar cara lain untuk mengembangkan wang. Sama ada dengan cara melabur di bursa Malaysia, ataupun mungkin boleh pilih instrumen-instrumen lain dalam unit amanah lah. Boleh pilih instrumen lain. Ada instrumen yang boleh bagi pulangan yang lebih tinggi kan. Jadi kita pilihlah instrumen yang boleh memberikan pulangan yang lebih tinggi. Tapi kena belajar sikit lah, kena usaha sikit. Bukan banyak pun, sikit je. Sebab nak pulangan tinggi sikit kan pada SP kan. Tinggi sikit ya, okey lah, boleh. Ya, saya ingat Faiz, kita pernah jumpa. It's okay. Faiz tak belajar lagi. Faiz dah belajar saham lah. Alam tak belajar dengan Alam. Alam tak ajar Faiz 200,000 tu 2 akaun kan Faiz? 100 kan? Yang 3 tahun tu mungkin banyak lah. Sebab kadar dividen sebelum ni agak besar. Kalau 3 tahun maknanya 2020, 2019, 2018. 2018 7%, 2019 5.5, 2020 yang ni lah, yang 4.25 ni. Cuba tengok balik. Rasanya 7, 6, 13, 4. Ada kot dekat-dekat 20,000 rasanya. Cuba tanya. Rasanya ada nilai serahan dekat-dekat 20,000 rasanya. Belas ribu. Yang baru, yang satu lagi tu memang dah setahun atau tak sampai setahun lagi? Memang buat tahun lepas ke buat tahun 2019? Jadi saya cadangkan kalau nak surrender akaun yang pertama yang dah 3 tahun tu. Kemudian akaun yang satu lagi tu hold dulu. Kemudian cuba pergi bank, minta dia orang revise, semak kadar faedah, kadar keuntungan. Dia kalau boleh dapat 3.5% dan ke bawah, dia jadi berbaloi, dia jadi okey.
dia sebab bila kadar pulangan lebih tinggi pada kadar pembiayaan, dia jadi berbaloi lah. Dia yang jadi masalahnya adalah kalau kita punya kadar tu tinggi kan. Sekarang bila dividen diumumkan 4.25%, kemudian kadar yang kita dikenakan mungkin 4.8 kan, 4.75. Jadi dia jadi tak berbaloi lah sebab dia lebih tinggi. Tapi kalau bank boleh semak dan juga turunkan jadi 3.5, dia okey, dia jadi berbaloi. Maksudnya dia boleh menampung lah. Dia masalah untuk menampung bayaran tu, bayaran bulanan tu kan. Itu masalah dia lah. 2019 bulan 10, 19 setahun lebih lah. So bila setahun lebih, maksudnya okey, bulan 10, 11, 12 2019 anda dah dapat dividen untuk tahun 2019, 2 bulan dividen untuk tahun 2019. Kemudian dividen penuh untuk 2020. Boleh minta bank semak semula lah, turunkan kadar tu. Saya pun tak tahu boleh tak boleh. Saya pun rasa nak buat juga untuk yang account wife saya tu. Minta bank turunkan kadar tu. Kalau bank boleh turunkan kadar tu 3.5, okey, kita teruskan lah. Tak payah surrender lah. Tapi kalau tidak, kena surrender lah. Kemudian untuk akaun satu tu, kalau surrender banyak tu kan, lebih 10,000 tu. Tapi kalau dapat 10,000, tak payah gunakan 10,000 lah untuk bermula saham ni. Mula dengan 1,000 je. Mula dengan 1,000 dulu, kemudian tengok macam mana. Mulakan dengan 1,000, kemudian tengok bagaimana anda dapat menggandakan wang itu dan berapa cepat anda boleh dapat gandakan. Sekali anda telah dapat gandakan, maksudnya anda boleh buat benda yang sama untuk kali kedua, dan boleh buat juga untuk jumlah yang lebih besar. Itu yang penting lah. Okey, kita selesai azam kewangan kita 2021. Semoga anda boleh mula melakarkan azam itu tahun ini. Okey, melakarkan azam untuk apa? Pertama, untuk menambah sumber pendapatan. Okey, menambah sumber pendapatan. 2, membuat simpanan. 3, mengembangkan simpanan yang ada. Itu azam kita tahun ni. Dan angka-angka tu anda letak lah sendiri. Angka-angka tu anda letak sendiri. Tapi 3 perkara azam kita. Okey, menghasilkan sumber, membuat simpanan, dan juga mengembangkan wang. 3 perkara saja. Yang lain tu kita uruskan kemudian. Okey, kita berhenti di sini untuk malam ini. Hari sudah larut malam, sudah pukul 10.46. Kita jumpa lagi minggu depan. Dan boleh jumpa juga nanti hari Ahad. Hari Ahad malam Senin di grup Jom Belajar Saham. Kita akan berkongsi tentang saham. Yang ni kita berkongsi tentang wang. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan, atau jumpa lagi insya-Allah di Jom Belajar Saham pada hari Ahad malam 10.30. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru.